Allahu Akbar, Allahu Akbar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم نورنا بنور علمك وأبعدنا النسيان برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إني أستودعك ما علمتنيه فردده إلي عند حاجتي إليه. وبعد إن شاء الله kita beriktikaf dalam masjid ini kerana Allah Subhanahu wa taala. Yang dihormati Tuan Imam ahli jawatan kuasa masjid, Mukim Lundang, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Pada pagi ini Allah SWT masih lagi panjangkan umur kita, alhamdulillah. Dan kita guna sebaik-baik umur Allah bagi, walaupun satu hari nilainya terlalu mahal dan bererti bagi kita, dan amat-amat bermanfaat kalau kita pandai menggunakan peluang yang diberi oleh Allah SWT. Tuan-tuan semua, insyaAllah pada pagi ini kita akan melihat tafsiran ayat ataupun tadabbur makna-makna daripada surah Al-Lail, daripada ayat yang pertama hinggalah ayat yang ke-21 insya-Allah. Kalau kemarin kita sudah baca dan melihat sedikit hukum-hukum tajwid dan fasahah, dan insya-Allah pada pagi ini kita akan lihat dan memerhati makna-makna insya-Allah. Selepas daripada basmalah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Lail, wal-laili idza yaghsha. Selepas daripada kita baca sunat, kita baca basmalah. Walaupun basmalah ini tidak berada di awal surah, cuma kita baca basmalah ini yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin dhibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta' ay al-abtar. Setiap urusan yang tidak dimulai dengan ucapan basmalah, maka urusan tersebut itu terputus daripada rahmat Allah. Untuk mendapat berkat dan rahmat daripada Allah, kita baca basmalah. Selepas basmalah, bismillahirrahmanirrahim, ayat yang pertama, wal-laili idza yaghsha. Kita cuba memerhati selepas daripada huruf sumpah. Selepas huruf sumpah, beberapa ayat yang ada perkataan sumpah. Selepas itu ada perkara yang penting. Kita memerhati dalam surah Wal-Asri, surah Al-Asr, Wal-Asr innal insana lafi khusr. Demi masa, sesungguhnya manusia ini semua rugi. Kalau kita lihat dalam surah Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Allah nak cerita manusia, Allah buat dalam sebaik-baik kejadian. Dalam surah Al-Lail ini Allah Ta'ala bersumpah dulu dengan 3 ayat. Ayat yang pertama Allah Ta'ala bersumpah wal-lail, wal-laili idza yaghsha. Ayat yang kedua wan-nahari idza tajalla.
Ayat yang ketiga, wa ma khalaqal dzakara wal unsa. Barulah Allah Ta'ala mulakan inna sa'yakum lasyatta. Bermula di situ. Apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala nak fokuskan selepas daripada sumpah-sumpah ini, Allah sumpah dengan makhluk-makhluk, maka Allah Ta'ala sebut inna sa'yakum lasyatta. Baik, kita lihat ayat yang pertama, wal-laili idza yaghsha. Allah SWT bersumpah demi dan demi malam. Demi malam apabila ia menyelubungi segala-galanya, yakni apabila ianya gelap gelita. Siapa yang boleh buat malam kalau tidak Allah? Kita tak boleh nak buat malam. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang boleh buat malam. Allah Ta'ala bersumpah lagi dengan siang. Hebatnya malam ini. Wan nahari idza tajalla. Dan Allah Ta'ala bersumpah demi siang apabila ia zahir, terang benderang. Siapa yang boleh menahan siang daripada ianya datang? Tak boleh. Hebatnya kejadian siang dan malam. Maka Allah Ta'ala kuatkan dalam surah Al-Furqan ayat ke-62, wa huwallazi ja'alal laila wan nahar. Allah SWT lah yang menjadikan malam dan siang. Allah yang ja'ala, yang menjadikan, tidak manusia. Allah Ta'ala buat malam siang ni khilfatan, silih berganti. Lepas malam siang, lepas siang malam, lepas malam siang, bergilir, tak penuh lakar. Liman arada ay yadhakkara aw arada syukura. Bagi mereka yang boleh melihat, boleh memikirkan kebesaran Allah ini. Liman arada ay yadhakkara. Siapa yang ingin untuk melihat, mengambil i'tibar, memikir kebesaran Allah, maka bila dia melihat malam dan siang ini, tengok malamnya, mari cukup masa siang pula. Hebatnya Allah SWT ni. Au arada syukura, ataupun mereka ini mahu bersyukur kepada Allah SWT dengan nikmat-nikmat yang diberi oleh Allah SWT. Dalam surah Yasin Allah Ta'ala kuatkan lagi, lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar wa kullu fi falaki yasbahun. Yang kita duk baca, selalu kita duk baca. Ada kita selalu baca, ada malam Jumaatnya, ada orang sakitnya, ada kematiannya, kita pergi ke perkuburan mak ayah kita baca surah Yasin. Jadi dalam surah Yasin ni, kita ingat dah surah Yasin ni. Dalam surah Yasin ayat yang ke-40, Allah SWT sebut lasyamsu yanbaghi laha. Dan tiadalah matahari itu yang bagi laha, patut baginya, an tudrikal qamar, dia nak mendapatkan malam, nak mengejarkan malam, walal lailu sabiqun nahar, dan malam itu tidak boleh nak melintasi siang, tak boleh nak overtake. Naik kereta boleh potong, naik motosikal boleh, berasa tak derah demo kau pergi dulu. Tak boleh siang nak potong malam, malam nak potong siang, tak boleh. Semua ini Allah SWT jadikan wa kullu fi falaki yasbahun. Wa kullun, dan semua, baik siangnya baik malamnya, semua cakrawala ini fi falak, duduk di atas falak. Yang kita kata ilmu falak ni, perkataan falak, yasbahun, semuanya berada di tempat edaran masing-masing. Maka dia tak boleh dia nak, orang panggil nak pergi merata, tak boleh. Ikut di atas falak yang Allah Ta'ala tentukan. Yasbahun, mereka itu beredar mengikut di atas falak. Yang kita belajar, yang pernah kita belajar mungkin dengar ilmu falak, ilmu astronomi, yang mana menentukan bulan puasanya. Puak-puak ni lah geng-geng ilmu falak. Puasanya, bila nampak anak bulannya, nak rayanya, perlu kepada melihat anak bulannya, ataupun tidak nampak anak bulan, dikira 30 hari Ramadan. Baik. Jadi berkaitan dengan malam dan siang ni, satu fenomena, satu makhluk
yang Allah SWT ciptakan, hanya Allah Ta'ala yang mampu. Hebatnya malam dengan siang ini, Allah sumpah dengan kejadian makhluk yang diciptakan oleh Allah Ta'ala. Semua yang Allah Ta'ala sumpah ni, semuanya kejadian ni luar biasa, yang tidak ada satu kuasa yang boleh melakukan buat seperti mana apa ni kejadian yang diciptakan oleh Allah SWT ini. Dan Allah Ta'ala cipta lagi, Allah sumpah, wa ma khalaqal dzakara wal unsa. Ayat yang ketiga. Sumpah ayat pertama demi malam. Sumpah ayat yang kedua demi siang. Sumpahan ayat yang ketiga ni Allah Ta'ala sumpah apa? Alhamdulillah. Dan demi yang menciptakan makhluk lelaki dan perempuan. Allah SWT menciptakan kita ni ada lelakinya, ada perempuannya. Kita tak minta dengan Allah Ta'ala nak dijadikan lelaki, dan kita tidak minta dengan Allah Ta'ala untuk dijadikan perempuan. Tiba-tiba Allah Ta'ala ciptakan kita. Kita tak pernah pun terfikir Allah nak buat kita. Sebab kita ni bagai kena buat. Tak boleh kita nak kontrol orang yang buat kita. Tuhan yang buat kita. Ya Allah, buat kita nak jadi orang puas. Mana manusia boleh nak merancang, nak mengatur apa ni kejadian Allah. Bila Allah Ta'ala cipta kita, Allah Ta'ala minta kita, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin manusia ini kecuali aku nak tengok kamu buat ibadat ke tidak kepadaku. Jadi sekarang ni kita ni alhamdulillah beribadah pada Allah sebab kita hamba. Maka hebatnya Allah Subhanahu wa taala, wa khalaqnakum azwaja. Allah Taala kuatkan dalam surah An-Naba ayat ke-8, dan kami jadikan kamu ini berpasang-pasangan, ada baik lakinya baik puannya. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjain, dan setiap sesuatu itu kami jadikan berpasang-pasangan dalam surah Az-Zariyat ayat ke-49. Maka Allah Subhanahu wa taala sebut lagi selepas Allah Taala bersumpah ayat pertama, ayat yang kedua, ayat yang ketiga, inna sa'yakum lasyatta. Ni perhatian yang ingin difokuskan oleh Allah SWT. Ayat yang keempat ni, inna, sesungguhnya. Inna ni kalau kita kecek sama kita pun dia panggil inna ni dia panggil harfut tauqid. Harfut tauqid ni huruf nak menguatkan percakapan, supaya orang ni bila kita sebut inna ni, orang ni yakin, orang percaya, dan nampak kita sungguh nak royak. Inna hak sengotinya sebenarnya, sebenarnya hak sengotinya kitanya. Kalau kecek Kelantan, kalau budak-budak kecek tobat, tobat lillah, budak-budak kecek tidak budak, mak budak, pak budak pun lagu tu tobat. Tobat, mari tobat. Kok mana? Inna sa'yakum lasyatta. Allah Ta'ala sebut sesungguhnya, bukan main-main, bukan main-main. Ambil perhatian, inna sa'yakum, sesungguhnya usaha kamu, amal dan usaha. Sa'yu ni makna usaha kamu, yang kita panggil sa'i. Kita pergi ke Mekah, kalau kita buat umrah, masuk Baitullah, masuk Masjidil Haram, tawaf dulu Baitullah. Selepas pada kita pergi ke border, niat ihram ni, kita pergi border sampai di Masjidil Haram, nampak Kaabah, tawaf. Lepas tawaf semaya sunat, lepas tu pergi ke sa'i ni mana usaha kita duk berjalan tu. Berjalan jauh mana berjalan? 3.5 kilo. 3.5 kilo berulang-alik satu perjalanan daripada As-Safa wal Marwah. Inna As-Safa wal Marwata min sya'airillah. Daripada bukit Safa ke Marwah itu 0.5 km. Hak ni kita panggil hak mana hak nak pergi Mekah ni, inistata'ta ilaihi sabila, kalau kamu ada kemampuan dari sudut kesihatan dan dari sudut wang ringgit. Kalau tidak, tak wajib haji. Inistata'ta ilaihi sabila. Sebab apa?
Sebab nak buat ibadah umrah haji ni dia perlu kepada kesihatan. Sebab itulah kita ni sebelum pada pergi buat umrah haji, kalau boleh biar banyak berjalan kaki. Sebab duk sana ibadah kita jalan kaki tu banyak. Jadi kita tu panggil sa'i tu maksudnya usaha kita tu melangkah daripada satu langkah, dua langkah sampai 0.5, patah balik 1 kilo, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5 habis. Barulah kita tahallul. Nak ceritanya sa'i ni. Jadi Allah Ta'ala sebut inna sa'yakum la syatta, sesungguhnya usaha kamu atas muka dunia ini la syatta, berbagai-bagai keadaan, macam-macam. Kita duk usaha atas muka dunia ni, manusia ni tak serupa. Kadang-kadangnya kita serupa masa kita semayah, serupa masa kita puasa, serupa masa kita berjemaah ni kita serupa. Tetapi berbagai-bagai. Ada yang dapat petunjuk Allah, alhamdulillah. Ada yang tidak dapat petunjuk Allah, yang lari daripada petunjuk Allah. Ada yang melakukan kebaikan, ada yang melakukan kejahatan. Ada yang buat perkara yang manfaat, ada buat perkara yang tak manfaat untuk dia dunia akhirat. Ada yang ikhlas, ada yang tak ikhlas. Ada buat ikhlas, ada jenis buat lolok berlaku macam-macam. Ada yang memberi, ada yang bakhil, ada yang membantu, ada yang tak nak membantu. Macam-macam. Inna sa'yakum la syatta. Walaupun rambut sama hitam tapi hati lain-lain. Tak serupa ni. Allah Ta'ala sebut berbagai-bagai la syatta. Dan Allah Ta'ala sebut di antara nak perbezaan yang ketara sangat. Di antaranya ketara sangat yang Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Hashr ayat ke-20. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Tidak sama penghuni-penghuni neraka dan penghuni-penghuni syurga. Penghuni-penghuni syurga itu, mereka itulah orang-orang yang berjaya. Penghuni syurga ni adalah orang berjaya. Kelompok yang orang panggil kesudahannya, usaha-usaha kita di atas muka dunia ni, penghujungnya dua, sama ada syurga ataupun sama adanya neraka. Yang syurga berjaya, yang tidak syurga dia panggil tidak berjaya. Dan juga lagi di dalam surah As-Sajadah Allah Ta'ala kuatkan lagi dengan ayat yang ke-18. Ayat ke-18 surah As-Sajadah. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawun. Tak sama antara orang mukmin dengan orang fasik, tak sama. Tak sama, La yastawun, mereka ni tak sama. Di sisi Allah mereka tak sama. Jadi tuan-tuan semua, maka usaha-usaha kita atas muka dunia ini walaupun berbagai-bagai, maka ianya terbahagi kepada dua. Sama ada kita ni imma syakiran wa imma kafura. Sama ada kita nak jadi orang bersyukur ataupun kita pilih jalan nak jadi orang yang kufur. Na'udzubillah min dzalik. Jadi banyaklah kita ni bersyukur alhamdulillah, muja alhamdulillah. Banyak kesebut alhamdulillah. Baik, terus selepas Allah SWT sebut ayat yang keempat, inna sa'yakum lasyatta, usaha-usaha kamu manusia di atas muka dunia ni berbagai-bagai kerja buat atas muka dunia. Cuma Allah SWT nak kecikkan, nak fokuskan lagi. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. 3 ayat ni satu cerita. Ayat yang seterusnya, وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. Untuk kita nak hafal, bila kita tahu cerita ni, kita mudah ingat. Mudah orang panggil cepat hafalan kita kalau kita tahu cerita Allah Ta'ala nak sebut ni. Dalam ayat yang ke-5, 6, 7 ni dia ada kaitan. Dalam ayat yang ke-8, 9, 10 ni dia ada qaid,
cerita lain pula. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Adapun orang yang memberikan apa yang ada padanya ke jalan kebajikan dan bertakwa mengerjakan suruhan Allah dan meninggalkan segala larangannya. Siapa dia ni cerita ni? Cerita dia ialah cerita kisah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kisah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang mana dia memerdekakan hamba. Kita pun tahu dia memerdekakan hamba seramainya 9 orang. Nah, Masya Allah, hebatnya. Dan dia melihat Bilal bin Rabah diseksa oleh siapa ceritanya di bawah ni. Yang Allah SWT sebut wa amma man bakhila wastaghna. Siapa dia ni? Iaitu Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf ni tua. Umayyah bin Khalaf bin Habib bin Wahab bin Hudzaifah. Ini dia panggil anak cucu cicit orang yang kaya, terpengaruh kekayaan dia ketika zaman jahiliah. Dan dia ni Umayyah bin Khalaf ni di antara orang yang mencaci Nabi, di antara orang yang mengumpat Nabi, di antara orang yang menyekat dakwah Nabi, di antara orang yang bakhil. Allah Ta'ala sebut dalam Quran ni dia bakhil. Dan wastaghna, dia rasa dia hebat. Ni bahaya bagi orang yang ada harta. Jangan jadi macam Umayyah bin Khalaf. Dia ni siapa dia? Dia ni lah tuan kepada Bilal bin Rabah, yang menyeksa Bilal bin Rabah di tengah panah ni, letak batu ni. Dia lah yang bila mana sahabat-sahabat lalu, termasuklah di antara hak lalu tengok tu, di antaranya Nabi sendiri. Nabi tengok, Allahu Akbar, Bilal dah masuk Islam. Nabi dah sudah bersama Bilal beberapa kali di rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Ketika mana Bilal ni menerima Islam, dia panggil Islam dakwah secara sir. Markasnya ialah di rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Jadi Bilal ni selalu pergi curi-curi pergi jumpa Nabi, meluk Islam. Maka bila mana melihat Bilal ni terlalu amat dahsyat, Umayyah bagi tali kepada budak-budak, suruh budak-budak belik tekak Bilal ni, tarik dengan tali. Batu diletak di atas dada Bilal. Dan sahabat-sahabat lain tengok, kalaulah letak daging di atas pasir yang panah tu, mungkin boleh jadi masuk pasir tu. Tetapi Bilal ni ahad. Allah itu satu. Umayyah kata, Bilal, aku nak kamu bertuhankan Allata wal Uzza. Tuhan kamu Allata wal Uzza, bukan Allah. Ahad Bilal. Maka Nabi pun pergi cari, jumpa dengan Sayyidina Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, kamu kena selamat Bilal. Kamu kena selamat Bilal. Bilal bawa satu katik emas. Pergi jumpa Umayyah, kamu lepas Bilal. Aku beli Bilal, kamu lepas Bilal. Aku nak Bilal ni. Maka tuan-tuan semua, bila dapat Bilal bin Rabah, maka Abu Bakar ni memerdekakan Bilal. Jadi kita lihat pengorbanan Abu Bakar ni, Allah Ta'ala paparkan dalam ayat yang kelima, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Natijahnya Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang ketujuh, bagi orang yang bersikap seperti Abu Bakar ini, fa amma man a'ta wattaqa, maka adapun orang-orang yang memberikan apa yang ada padanya ke jalan kebaikan, dia memberi apa yang ada di sisi dia, dia memberi, dia bersedekah, dia berkorban. Dia berkorban. Kenapa? Kerana wattaqa, kerana dia takwa pada Allah SWT. Dia taqwa, wattaqa rabbahu.
dia bertakwa pada Allah, dia memberi kerana takwa, dia membantu kerana takwa, dia ada kekayaan, dia habis kekayaan dia ni kerana takwa pada Allah Ta'ala. Kalau kita buka surah Al-Insan, kami memberi kepada kamu, kami memberi kepada kamu, la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kami beri kepada kamu, innama nut'imukum liwajhillah. Kami beri kepada kamu ni kerana Allah. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Masa kami beri kepada kamu, kami beri kepada kamu bantuan apa semua daripada harta kami ni, baik bagi makan kepada miskinan, wa yatiman wa asira, ketika mana memberi bantuan kepada orang miskin, kepada anak yatim, kepada tawanan perang ini, bagi harta-harta, bagi makan, bagi pertolongan, bagi pakaian baju apa semua ni ialah innama nuqimukum liwajhillah. Kami beri ni kerana Allah, tak ada kerana lain. La nuridu minkum, kami tak nak daripada kamu jazaan, ucapan jazaan nak kepada balasan. Tak ada niat nak kepada balasan. Kalau beri, contoh kita beri buah pauh kepada jiran sebelah, tak ada niat nak suruh jiran balas balik. Kita beri sup semakuk kepada jiran sebelah, bukan nak suruh dia balas. Kita beri sup biar dia beri singgah pula kita. Tak ada niat. Jadi la nuridu minkum jazaan, kami tak nak balasan pun daripada kamu dak. Wala syukura, kamu tak ucap terima kasih pun tak apa, tak ada masalah. Kami bukan nak ucap terima kasih kepada kamu, tetapi kami beri itu memang sungguh kerana Allah SWT. Inilah sikap yang dipaparkan oleh Allah Ta'ala. Orang panggil PA perangai Sayyidina Abu Bakar yang perlu ada pada kita. Fa amma man a'ta wattaqa, bukan setakat dia ni a'ta wattaqa, tetapi wasaddaqa bil husna, serta ia mengakui dengan yakin perkara-perkara yang baik. Dia buat baik ni Allah SWT akan beri baik. Dia yakin. Kita buat perkara benda-benda ni kena yakin. Kena yakin. Kita semaya yakin. Yakin kita ni ada Tuhan. Kita kena yakin kita ni ada Tuhan hak buat kita. Dan kita kena yakin apa yang disebut oleh Allah Ta'ala, disebut oleh Nabi, kita kena yakin. Kita kena terima bulat-bulat. Tak apa kita kata jolo ke, tak ada jolo ke, memang jolo. Tak ada wah-ko belakang tu, tak ada. Memang betul. Wasaddaqa bil husna. Cerita Sayyidina Abu Bakar yang mana Allah Ta'ala sebut wasaddaqa bil husna ni, bila mana wasaddaqa ni, ia ni membenarkan. Sayyidina Abu Bakar ni boleh nama ni Abu Bakar As-Siddiq. As-Siddiq ni sebab apa? Sebab wasaddaqa. Cerita kita tahu dah. Sayyidina Abu Bakar ketika mana Nabi selepas daripada peristiwa Isra' Mi'raj, Nabi tak sebut lagi pasal Mi'raj, baru cerita pasal Isra'. Abu Jahal pergi cerita dah kepada Abu Bakar. Mu tahu dah Abu Bakar Muhammad duduk babel pagi buta lagi duduk di Masjidil Haram duduk babel, duduk cerita dia pergi semalam balik selalu semalam juga, daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestin. Kalau kita naik utara pergi sebulan balik sebulan, 2 bulan perjalanan. Tiba-tiba dia kata dia pergi semalam, dia balik selalu. Sayyidina Abu Bakar kata apa? Kalau Muhammad sendiri cerita, kalau dia kata dia naik langit, aku percaya. Padahal cerita naik langit Nabi tak sebut lagi. Ni cerita, nak cerita hebatnya Sayyidina Abu Bakar ni, wasaddaqa bil husna. Maka natijah hasilnya daripada sikap Abu Bakar ini, Allah beri jaminan apa? Fasanuyassiruhu lil yusra. Maka sesungguhnya kami akan memberikannya kemudahan untuk mendapat kesenangan syurga. Allah Akbar. Tak ada lah. Kalau dah dapat syurga tak ada lah. Nah, itulah matlamat kita. Kalau dapat syurga Allah Ta'ala, Allah Akbar seronoknya.
Jadi Allah Ta'ala bagi jaminan fasanuyassiruhu lil yusra. Itu natijahnya. Natijah setelah dia ni di atas dunia, a'ta, memberi, wattaqa, bertakwa, wasaddaqa bil husna, dan dia membenarkan, mengakui dengan yakin perkara-perkara yang baik ini. Dia buat baik tu dia yakin. Jangan buat baik tak yakin. Kita kena yakin janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah jamin fasanuyassiruhu lil yusra. Dan terus kepada ayat yang ke-8, cerita Umayyah bin Khalaf ini dipaparkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang ke-8 ini. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. Beza ni cerita Abu Bakar dengan cerita Umayyah bin Khalaf. وَأَمَّا, dan adapun مَنْ بَخِلَ, mereka yang bakhil, yang kedekut, yang bakhil, harta banyak tapi bakhil. Kalau tak ada harta, bakhil munasabah. Dia nak bagi apa? Sebab dia tak ada harta. Jadi sikap bakhil ni tak ada pada orang susah. Sebab dia tak boleh nak memberi. Orang fakir, orang miskin ni dia nak memberi apa? Sebab dia tak ada apa. Yang bakhil-bakhil ni duduk dia orang kaya, yang ada benda. Yang ada benda dia bakhil. Lepas tu bakhil lagi ditindak pula dengan wastaghna. Wastaghna ni makna apa? Wastaghna ni maksudnya dia, wastaghna ni dia rasa dia ni terkaya. Wastaghna ni maksudnya dia tak berhajat. Dia dipanggil istaghna. Dia tak berhajat kepada makhluk. Dia tak berhajat kepada orang panggil bermasyarakat, tidak berhajat kepada jiran tetangga, tidak berhajat kepada orang panggil kepada manusia, tak pandai kepada orang. Rasa dirinya hebat. Dialah segala-galanya. Sebab apa? Sebab dia kaya. Bahaya juga kaya ni. Kaya yang orang panggil sedar diri, sebagaimana kita lihat isteri Nabi Sayyidatuna Khadijah, kaya-kaya harta dia infak ke jalan Allah. Sayyidina Abu Bakar kaya-kaya infak ke jalan Allah Taala. Sayyidina Uthman kaya-kaya dia infak ke jalan Allah SWT. Abdul Rahman bin Auf kaya-kaya membantu perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak tu kita nak. Kalau Allah Taala beri kepada kita kekayaan, tak mustahil Allah boleh bagi kepada kita kekayaan, maka kita kena ingat jangan kita jadi bakhil. Bakhil ni makna kedekut. Wastaghna, sebaliknya orang yang bakhil daripada berbuat kebajikan dan merasa cukup dengan kekayaan dan kemewahannya. Dia rasa dia istaghna ni mana dia rasa terkaya, tak berhajat. Dengan dia ni ada dah kekayaan Allah beri, dia rasa dia hebat. Dengan orang, dengan masyarakat dia sombong, cara kecek pun lain, cara bermuamalah pun lain. Allahu akbar. Nauzubillahi min dzalik. Orang kaya ni kadang-kadang cakap ni dia jadi takabur. Bahaya. Kita kalau kita ni tak kaya pun bobo kaya kau, kena ingat pada Allah Taala. Allah janji apa? La in syakartum, kalau kamu syukur dengan keluar zakat, dengan keluar sedekah, aku tambah lagi, la azidannakum, aku tambah. Tetapi kalau kamu kufur, wala in kafartum inna azabi lasyadid, kalau kamu kufur kamu kena ingat azab aku pedih akhirat esok. Aku bakar masuk dalam api, barulah tahu. Maka Allah Ta'ala cerita ni sikap Umayyah bin Khalaf ni, bukan setakat dia ni bakhil, bukan dia ada sikap wastaghna, bakhila dan istaghna, dia ada lagi perangai orang panggil hok tak molek, tak baik. Wa kadzdzaba bil husna, dia mendustakan. Tu dia. Serta ia mendustakan perkara-perkara yang baik. Dia tak pandai benda-benda baik ni, benda-benda baik. Kalau contoh kita kalau mari masjid ni bagai baik, mari sembahyang Jumaat bagai baik, walaupun sebentar je, tak lama sembahyang Jumaat ni, mari masjid sekejap je,
Kalau berbanding dengan kita pergi kita pergi mall. Kita pergi mall tu kita pergi cerah, kita tak serah duduk dalam tu kabar-kabar tu bik gelap gelemak. Tak serah. Kalau hak jenis tak semaya sudah molek. Tak berasa masuk lepas asar, tubik-tubik lepas isyak. Tak khabar. Kita pergi mana, di Sogo kau di mana kau, duk milih offer. 70%, 80%, hanya bayar 20%. Gila kita. Duk milih. Khabar-khabar, tengok, lu terlepas semaya dan sebagainya. Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan semua, maka kita kena ingat, jangan kita mendustakan perkara-perkara yang baik ini. Walaupun kita Nabi kata nilai besar yang selalu hamba duk sebut, mana saja hamba selalu sebut, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam nak sangat bantu kita supaya kita ini terlepas daripada neraka Allah. Nabi kata ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Takutlah kepada neraka dengan kamu beri separuh kurma sedekah. Boleh menyelamatkan daripada masuk neraka Allah. Hebatnya sedekah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ni nak suruh juga hak jenis tak ada barang nak sedekah ni, maka Nabi kata kecek molek-molek, guna lisan, modal kitanya lidah, air liur ya, tak ada pitih nak beri, tak ada masalah, zikir, tak ada arah, tak ada modal ke apa, jumpa orang senyum, modal dia senyum tu pahala sedekah. Kullu ma'rufin sedekah. Setiap benda yang baik yang kita buat pahala supaya dengan pahala sedekah. Pahala supaya dengan pahala sedekah. Apa nama ma'ruf atas muka dunia yang kita buat, yang Allah Ta'ala iktiraf dia ni benda baik, Nabi pun iktiraf ini benda baik. Gapo dia benda baik, semuanya pahalanya Nabi kata sedekatun, pahala supaya dengan sedekah. Allahu Akbar. Allah Maha Kaya, Maha Agung, Maha baik, Maha kasih sayang. Allah Ta'ala buat orang panggil hebat. Umat akhir zaman ni, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, buat amal sedikit pahala banyak. Jangan kita tinggal. Hari-hari kita mesti ada baca surah Al-Ikhlas, mesti ada subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ni pahala-pahala besar ni. Kena ada subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Ni pahala-pahala besar-besar ni. Baca pendek-pendek tapi pahala besar-besar. Kena ada lagi semaya sunat subuh. Sebelum subuh tu mesti kita buatlah. Kita displaykan diri kita. Kalau kita tak ada buat di masjid, buat di rumah. Orang bel subuh tak ada nak unggah ni, mana kita ada semaya akad 2 rakaat semaya sunat subuh, derah-derah mari masjid semaya Jumaat, ataupun kita mari awal dan semaya di masjid. Ni dia panggil sunat, semaya sunat 2 rakaat jah, tapi pahalanya nah. Mana lagi pahalanya nah? 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat selepas isyak. Itu di antara orang panggil pahala-pahala tu nah. Kalau kita boleh amal istiqamah, orang panggil hebat lah. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Kita ambil satu ayat lagi. وما يغني عنه ماله إذا تردى. Dan apakah pertolongan yang dapat diberi kepadanya oleh hartanya apabila ia terjerumus ke dalam azab siksa hari akhirat. Nak minta tolong dengan apa? Kaya tu kaya dah, harta ada, kedudukan ada, pengaruh ada, tapi duk ada dengan aku. Nak minta tolong siapa? Allah Ta'ala sebut wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Tak ada guna sikit abuk kekayaan. Sebab kekayaan kita ini yang ada atas muka dunia ni bukan pastinya ia boleh menolong kita sekiranya kita tidak pandai menggunakan dia. Kalau kita pandai menggunakan dia,
dengan kita memberi, bersedekah, kita berinfak, kita membantu, maka ia itu memberi manfaat. Tapi kalau cerita yang dipaparkan oleh Allah Ta'ala, wa amma man bakhila wastaghna, kita sikap Umayyah bin Khalaf ini dahlah kaya, bakhil, kedekut, istaghna, rasa hebat, sombong, wa kadzdzaba bil husna, berdusta dan tidak percaya dengan kebaikan-kebaikan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Taala sebut fasanu yassiruhu lil usra. Fasanu yassiruhu lil usra, 3 tadi ayatnya. Fasanu yassiruhu lil usra, ayat yang ke-10, maka sesungguhnya kami akan memberikan kemudahan. Fasanu yassiruhu ni kami wi mudah kepadanya, tapi wi mudah ni lil usra, untuk dia bertemu dengan payah, iaitu apa dia? Neraka Allah. Bunyi ayat ni ayat ni bunyi nak wi mudah tapi masuk neraka. Ini dia panggil ayat perli, dia panggil nganying. Allah menganying. Allah menganying. Kalau bahasa Kelantan, Allah perli. Allah kata Allah perli. Allah kata apa? Fasanu yassiruhu, kami akan permudahkan baginya. Kalau tadi orang mukmin yang ada sikap seperti a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna, fasanu yassiruhu juga, maka kami permudahkannya lil yusra, bagi hak dia boleh benda-benda yang orang panggil memudahkan dia di akhirat, iaitu syurga. Tetapi bagi mereka ini, kumpulan yang kedua ini, orang bakhil, istaghna dan berdusta dengan kebaikan-kebaikan ini, maka Allah kata fasanu yassiruhu, maka kami permudahkannya lil usra, bagi benda-benda yang dia akan bertemu ni dengan kepayahan dan kesengsaraan, iaitu neraka Allah SWT. Bila masuk dalam neraka, Allah Ta'ala cabar. Wa ma yughni anhu maluhu idza taraddah. Nak tengok bolehlah, Allah kata. Dan apakah pertolongan yang dapat diberi kepadanya oleh hartanya apabila ia telah terjerumus ke dalam azab seksa hari akhirat. Lagu mana? Kaya demo tu duk mana dah lah ni? Tak ada dah lah. Tak ada dah. Qarun asalnya susah, didoa oleh Nabi Musa supaya jadi kaya. Bermula daripada 2 ekor biri-biri, jadi kaya, beranak biri dia ni kaya, sampai seekor kedai menarik anak kunci peti besi. Bukan peti besi, anak kunci peti besi dia tu seekor kedai tarik tak boleh, berat banyaknya anak kunci dia tu. Itulah kekayaan. Kita panggil Qarun, yang mana kalau sekarang ni bila kita pergi ke Mesir, kita akan jumpa dia panggil tasik Qarun. Abang pernah pergi di sana melawat, tengok tasik tu, kita kata tasik, tapi sebenarnya bukan tasik. Kalau kita tempat kita ni, sebabnya dia seperti laut luah, airnya hijau biru luah, ikan pun tak ada dah tu. Tengok Masya Allah, luahnya istana dia tu. Kita tengok sayuk mata memandang. Allahu Akbar. Qarun punya harta, Allah SWT buat kerana Allah ranapkan, Allah tenggelamkan harta benda dia. Kenapa? Kerana ni ceritanya, wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna. Dengan kekayaan ni, maka Allah cabar, mana kaya kamu? Allah dah lempar masuk dalam neraka, mana kaya kamu, hebat kamu. Inna alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula. Sesungguhnya tanggungan kamilah memberi hidayat petunjuk tentang yang benar dan yang salah, dan sesungguhnya kamilah yang menguasai hari akhirat dan alam dunia. Allah Ta'ala sebut inna ni. Inna dua ni. Inna alaina lal huda, kamilah yang bertanggungjawab, kamilah yang boleh bagi hidayat, bagi petunjuk ni. Wa inna lana lal akhirata wal ula, dan sesungguhnya bagi kami ini, katanya Allah, kamilah yang menguasai negeri akhirat dan alam dunia ni, semuanya dalam kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan semua, kita berhenti di situ, insya-Allah kita sambung esok. Kalau tidak esok boleh lagi lah. Esok boleh kan? Boleh lagi.
Jadi kita gaya rekomi jadi hok mana yang berpuasa ni alhamdulillah, tahniah lah. Jadi pada hari raya ni kita buat ibadah yang terbaik insya-Allah, berucap tahniah dan syabas kepada mereka yang sempat mengambil bahagian korban pada tahun ni insya-Allah. Mudah-mudahan korban diterima dan insya-Allah kita akan sambung esok. Insya-Allah esok habislah surah ni. Jadi yang berucap terima kasih kepada tuan-tuan yang hadir. Mudah-mudahan kehadiran tuan-tuan ni tuan-tuan kena ingat wasaddaqa bil husna. Kita kena duduk situ, wasaddaqa bil husna. Benda-benda baik yang Allah Taala janji kepada kita ni benar-benar man amila salihan fali nafsi. Siapa yang buat amal soleh ni tak pergi ke orang lain, boleh kepada diri dia sendiri. Kita baca Quran boleh kita, kita iktikaf boleh pahala kita semaya boleh kita. Ingat, kita tak ada dah tuan-tuan semua. Hamba kemarin sedih sangat. Sahabat orang panggil sahabat hamba meninggal pula kemarin. Kita rasa hok dekat-dekat dengan kita, hok duduk main depan mata kita ni, kata Allah sore tak ada. Jadi tuan-tuan semua, bila kita orang panggil temenung gila aku ni, kita tak tahu bila, tapi pasti kita yakin dia akan sampai. Bila sampai tu orang rusung kita tak segi pun kena pergi masuk dalam liang. Dah apa kambuh dah balik, tinggallah kita sore-sore. Allahu akbar. Takut je. Maka kita kena sentiasa beringat-ingat, insya-Allah. Inilah cara kita beringat-ingat. Kita orang panggil kumpulkan banyak orang panggil pahala-pahala untuk bekal kita, yang mana Allah Taala sebut wa tazawwadu, berbekallah kamu. Buat bekal ni. Wa tazawwadu, berbekallah kamu. Lagu mana nak bekal dengan gapo nak mati? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Sebaik-baik bekalan kita nak bawa bertemu Allah selepas pada kita mati ialah takwa pada Allah, takut pada Allah. Kita mari masjid ni, kita niat aku mari ni kerana Allah. Mari kerana Allah, semaya kerana Allah, buat apa segala, semua ni kerana Allah, supaya Allah Taala terima ibadah kita. Kalau buat kerana manusia, kerana makhluk, Allah Taala tak terima. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita mari mengaji ni kerana Allah. Wallahu a'lamu bissawab. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul asri. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.